Okey. Apa yang dikatakan dengan nilai wang ni? Kita nak tahu kalau 5 sen tu berapa, 10 sen tu berapa, RM1 tu berapa, okey, sampailah RM10. Hari tu waktu kenali wang, saya kenalkan awak sampai 100 sebab kita nak kenal wang. Tapi untuk nilai wang, untuk tahun 1, kita hanya belajar sampai nilai RM10. Okey. Dan kita juga akan belajar cara baca abakus melibatkan nilai wang. Dia ada cara yang lain. Okey, ini 5 sen. Kalau awak tengok dekat sini, abakus ni, okey, selalu abakus tak ada titik ni. Okey, untuk bila melibatkan nilai wang, abakus dia akan ada titik dekat sini, dekat tengah ni. Tengah ni titik pemisah ni antara nilai tempat sen dan ringgit. Dekat mana nilai tempat sen dengan ringgit itu? Okey, sikit. Ini nilai tempat sen. Ini nilai tempat ringgit. Okey. Ini nilai tempat sen, ini nilai tempat ringgit. Jadi bila kamu baca dua bahagian yang rumah ringgit ni akan membawa nilai ringgit. Maksudnya RM1, RM5, RM10 dan seterusnya. Kalau nilai sen bermula daripada 5 sen sehingga 50 sen. Kalau macam ni, macam mana kita baca 5 sen ni? Okay, kalau kamu masih ingat cara kita baca abakus, mesti buah abakus yang berada di tengah-tengah dekat sini. Okey, sekejap saya tunjuk. Kita baca abakus yang berada di tengah ni. Buah yang berada di tengah ni. Maksudnya kalau yang atas, dia turunkan buah ke bahagian tengah. Kalau daripada bawah, dia naikkan buah ke bahagian tengah. Okey, kalau yang sekejap. Boleh aku baca. Okey, kalau yang belah sini. Berapa nilai dia? Masih ingat lagi tak nilai yang ke atas tu berapa? Nilai ke atas bila kita turunkan dia, nilai dia berapa? Sen. Ya, sen. Saya nak nilai dia. 5 sen. 5. Okey, bagus. 5. Saya tulis 5. Sini tak ada apa-apa, jadi sifar. Sini pun tak ada apa-apa, sifar. Dan sini tak ada apa-apa, sifar. Jadi, macam mana awak nak baca dia? Awak nampak titik perpuluhan yang kecil ni, warna putih ni? Turunkan dia, letak. Kemudian, turunkan semua. Okey. Ini kita sebut sebagai 5 sen. Awak boleh tulis dalam bentuk macam ni. Ya. Okey, kalau ni kita tulis RM sifar titik sifar 5, maksudnya 5 sen, atau awak boleh tulis 5 sen. Selalu kita tulis 5 sen macam ni. Boleh? Sebab rumah dia rumah sen. Awak kena perhatikan titik perpuluhan dekat situ. Jangan tertinggal. Sebab kalau awak tertinggal, dia akan jadi nombor biasa. Tapi bila melibatkan wang, mesti ada titik perpuluhan nak tunjuk dia ringgit atau sen. Okey. Boleh? Okey, saya masuk. Okey, ini 10 sen. Awak tengok dekat sini, saya ada tunjuk dua. Satu kita tulis dalam perkataan 10 sen. Satu lagi tulis dalam angka nombor 10 dengan nilai sen. Okey, ini atas ni dalam perkataan, bawah ni dalam angka. Okey, 10 sen. Okey. Kalau ini cara kita tulis 10 sen pada abakus. Okey. Ini saya ingatkan lagi sekali. Nilai tempat sen. Nilai tempat ringgit. Okey, ni titik dia jangan lupa. Okey, awak tengok yang dekat bahagian atas tak ada yang diturunkan.
Jadi tak ada nilai. Okey, kita tengok daripada yang bawah. Yang bawah dekat rumah sen dinaikkan berapa? 1. Okey, nilai yang kat bawah ni adalah 1. Jadi sini 1. Ini sifar tadi tak ada. Sebelah sini pun sifar tak ada. Sini pun tak ada. Jadi bawa turun dia. Okey. Ini kalau kita tulis dalam bentuk ringgit Malaysia macam ni, RM 10 sen. Ataupun kalau untuk awak dia tulis dalam bentuk macam ni, 10 sen. Okey. Boleh. Awak tengok abakus dia dengan nilai dia dekat mana. Penggunaan abakus kita nak tengok nilai wang dia. Okey. Ini 20 sen. 20 sen. 20 awak eja kemudian sen dan tulis dalam angka 20 sen. Okey, ni abakus. Ini yang saya kata titik pisahkan ringgit dan sen. Untuk abakus kalau awak tengok ada titik putih ni, maksudnya dia adalah abakus untuk ringgit dan sen. Awak boleh guna abakus biasa, cuma awak letaklah titik putih tu. Titik perpuluhan tu kita panggil. Awak letak sendiri. Okey. Ini sen. Ini ringgit. Okey. Awak tengok bila 20 sen bahagian atas tak ada dia turunkan. Sebab bahagian atas nilainya 5. Okey, setiap buah yang atas ni nilainya 5, tak ada turunkan jadi sifar. Okey, bahagian rumah yang pertama, sen yang pertama ni tak ada dinaikkan pun yang bahagian bawah. Hanya ada dekat sini. Sini dia naikkan 2. Maksudnya nilai dia 2. Sini sifar, sini sifar, sini sifar. Okey. Saya tulis kat sini. Awak nak senang, awak tulis dulu kat bawah supaya awak tidak keliru. Okey, macam ni. Jadi 20 sen. Okey. Kalau awak faham cara baca abakus, nanti ada yang melibatkan abakus, awak dah boleh buat. Okey. Ini 50 sen. Boleh tengok kedudukan dia. Kedudukan dia dekat mana. Kenapa saya sentiasa tulis nilai tempat dia supaya awak mudah ingat. Okey, bila kita tak tulis, kita lupa. Jadi, dalam matematik ni, okey, sangat penting untuk latihan ataupun pengulangan. Sebab tu saya sentiasa tulis balik. Okey, ini 50 sen. Eja dalam perkataan, tulisan dalam perkataan macam ni. 50 sen. Dalam angka 50 sen boleh tulis macam ni. Okey, kemudian kita kira dekat abakus. Okey. Bahagian sini sifar. Sini ada turun 5. Okey. Sini sifar, sini sifar. Jadi, letak titik perpuluhan, awak turun semua nilai. Jadi, 50 sen ataupun awak boleh tulis 50 sen. Okey, boleh? Boleh. Okey. Kalau ini dia gabung dua kuantiti ataupun dua duit shilling untuk mendapatkan satu nilai. Okey, macam ini 5 sen dengan 5 sen. 2 keping 5 sen menjadi 10 sen. Awak boleh kira sendiri. Kalau awak faham apa itu nilai sen dengan nilai ringgit, jadi kita boleh terus tambah. Okey, 5 sen dengan 5 sen jadi 10 sen ataupun 5 tambah 5 sama dengan 10. Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau awak tambah semua menjadi 10. Sen ni adalah kita panggil unit dia. Dalam ringgit, dalam wang, unit yang ada adalah sen dan RM. Ringgit Malaysia, sen dan RM. Jadi bila kita tulis wang,
mesti ada unit dia. Kalau tidak, dia hanya akan jadi nombor biasa. Okey, 10 sen. Kemudian ini 20 sen tambah 10 sen. Awak boleh buat bentuk lazim kalau awak tak reti kira secara congak. Okey, 20 tambah dengan 10. Okey, sen jangan lupa. Okey. Sifar tambah sifar. 2 tambah 1. 30 sen. Saya rasa untuk nilai awak dah boleh kira. Sebab nilai yang asas awak pun selalu jumpa duit 20 sen, duit 10 sen, betul? Duit RM1, duit RM5 awak dah biasa jumpa. Kalau dulu masa kita dekat sekolah, saya tak pasti awak sempat atau tidak untuk membeli di kantin ataupun awak bayar duit makanan awak pada cikgu. Okey, kita guna nilai yang kecil iaitu nilai sen dan ringgit sahaja. Paling banyak awak bawa berapa? RM10, RM20. Okey. Jadi macam dekat bawah ni kita tengok berapa. Okey, dia dah tulis kat sini 65 sen. Awak boleh tambah guna bentuk lazim. Okey, 50 sen tambah dengan 10 sen tambah dengan 5 sen. Ini dia tambah berulang. Okey, sen dekat sini. Sifar tambah sifar. Sifar tambah 5, 5. 5 tambah 1, 6. Okey, 65 sen. Kita tulis dalam perkataan 65 sen. Okey, tulisan saya besar. Okey, 65 sen. Boleh? Maksudnya dekat sini bila kita kata nilai 1, kita akan gabung dua nilai, tak kisahlah 2 atau 3 untuk mendapatkan satu nilai yang lain. Kalau sebelumnya kita hanya kenal 20 sen tu macam mana, 10 sen tu macam mana, wang ringgit macam mana, wang kertas macam mana. Hari ni kita nak tambah dia. Okey, 50 sen tambah 10 sen tambah 5, jadi 65 sen. Okey, ini RM1. RM1 kita tulis abakus macam mana. Okey, awak tengok yang penting mesti tengok nilai tempat dia. Ini nilai tempat sen, ini nilai tempat ringgit. Okey, nilai tempat ringgit dan nilai tempat sen ada titik perpuluhan dekat sini. Jadi kita tulis. Okey, bahagian sen ada dinaikkan atau diturunkan jadi sifar. Kita tulis sifar. Bahagian ringgit hanya bahagian yang bawah. Bawah maksudnya nilai dia 1. Kemudian yang kedua ada. Okey, jadi tulis semula. Kenapa saya suruh awak tulis kat bawah ni? Supaya awak tidak terlepas pandang. Macam ni. RM RM1 atau RM1. RM1. Kita tak sebut RM RM1. Kita sebut RM1 ataupun RM1. RM1 ataupun RM1. Sebab RM ni dah bawa masuk ringgit. Okey, ringgit Malaysia. RM ni ringgit Malaysia. Jadi kita hanya sebut RM1 ataupun RM1. Okey. Kalau ini kita tengok RM5 pula. RM5. Okey. Mula sekali kita tulis dulu dalam angka. RM5. Okey, RM5. Kita sebut dia sebagai RM5 ataupun RM5. Okey, ini abakus. Okey, ini sen. Ini ringgit. Okey, titik perpuluhan ada. Jadi kita tulis. Okey, dekat sini sifar. Sifar. Okey, yang bahagian ringgit dia bawa turun 5. Okey, sini sifar. Jadi awak tulis semula sifar 5, titik perpuluhan jangan lupa. Okey, sifar. Jadi RM5 ataupun RM5. Okey, titik perpuluhan ni sangat penting. Dalam wang ini sangat penting. Nanti kalau ada tambah wang pun, kalau awak salah susun titik perpuluhan, awak akan salah tambah semua nilai.
tolak pun sama. Jadi titik perpuluhan ni jangan lupa, ini yang membezakan angka biasa, okey, nombor 5 dengan RM5. Okey, boleh? Boleh. Okey. Ni kita tengok RM10. Boleh. Okey, kita tulis dulu dalam perkataan 10 je. 10 ringgit. Okey, RM10 ataupun RM10. Okey, RM10. Okay, abakus dia, awak tengok kedudukan buah abakus. Okey, untuk kita baca ni kita tengok kedudukan buah abakus. Sini sen, sini ringgit. Okey, jadi titik perpuluhan dia dekat sini. Okey, kita mula daripada nilai sen. Okey, bahagian abakus yang pertama tak ada buah, jadi sifar. Yang kedua pun sifar. Bahagian ringgit yang pertama pun sifar. Okey, yang bahagian yang paling hujung ni dekat sini baru ada. Jadi berapa tu? Okey, tak ada, atasnya tak ada, dia hanya ada bawah. Bawah ni nilai dia 1. Okey. Jadi bila kita baca dia, kita bawa turun. Sifar 1, sifar, titik, sifar. Jadi RM10 ataupun RM10. Cara baca abakus ni senang sahaja kalau awak ingat nilai buah tu berapa. Okey. Kita baca yang berada di tengah dekat sini. Yang bawah ni hanya sebagai pembilang. Kalau kita nak naikkan dia, dekat bawah ni kita naik ke atas, barulah kita tambah nilai dia. Kalau tak, kita hanya baca yang bahagian tengah. Okey. Yang membezakan abakus ni dengan abakus biasa, dia hanya ada titik perpuluhan dekat sini. Sama dengan angka biasa dengan ringgit. Okey, titik perpuluhan ni mesti ada. Jangan lupa. Iya. Okey. Ini contoh nilai wang. Digabung nilai wang RM5 dan RM1. Okey, RM5 tambah RM1 jadi RM6. Okey, hari ni kita nak tengok nilai wang dulu. Kita belum lagi masuk kepada tukar wang. Nanti tukar wang untuk tajuk seterusnya. Jadi hari ni kita hanya tambah 2 macam ni. Okey, 5 tambah 1 dia 6. Ini pun boleh jadi RM1 tambah 50 sen, tambah 20 sen, tambah lagi 20 sen, tambah 10 sen. Jadi RM2. Kalau awak ada duit, duit shilling ke apa, awak boleh cuba kira. Awak cuba kira, tengok awak dapat berapa.